Baik, Sofia, apabila musim banjir melanda, ramai yang terjejas, tapi salah satu perkara penting yang perlu diberi perhatian adalah kenderaan juga. Betul. Kenderaan juga boleh terjejas akibat banjir. Betul. Jadi, Pada masa yang sama, apabila perkara ini berlaku, adakah kita tahu apa yang perlu dilakukan supaya kita tidak terus merosakkan kenderaan kita ya. Ya. Jadi bersama dengan kami berdua sekarang, kita mempunyai dua profesional dalam industri ini ya. Kita di sisi saya kita ada Encik Abdul Rashid Musa, Ketua Pegawai Teknikal Kumpulan Kejuruteraan Proton Holdings Sdn Bhd. Terima kasih. Terima kasih. Dan sebelum kita nak ajukan soalan-soalan cepu cemas kepada tetamu-tetamu kita, bersama Tasnim juga Encik Daniel Tan, Ketua Pegawai Operasi. Apa khabar Encik Daniel? Khabar baik, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Sofia kabarnya dah sediakan 300 soalan. Wow. Ajukan dari Saya sekarang. rasa tak adalah 300 tetapi baiklah, soalan saya pertama Encik Rashid. Apakah sebenarnya berlaku pada kenderaan kita apabila kita dah masuk dalam keadaan banjir? Mungkin kita tidak begitu pasti apa yang berlaku pada kenderaan kita ya. Silakan. Kegagalan kenderaan itu boleh berlaku dalam dua perkara, iaitu kegagalan mekanikal dan juga kegagalan elektrikal. Ya, jadi kegagalan mekanikal ni kita mudah nak kesan pasal dia boleh nampak ya. Tetapi kegagalan elektrikal biasanya tak boleh nampak. Jadi apa yang kita perlu buat pertama sekali, kalau kereta kita dah tenggelam, ya pertama kita jangan onkan elektrik circuit je. Jadi contohnya pertama, jangan gunakan remote control. So gunakan manual key. Jadi biasanya habit kita kalau nak buka masuk dalam kereta, kita nak guna remote. Jangan guna remote. So gunakan kunci manual, Kunci manual, untuk buka. Itu kena pertama. Jadi So gunakan kunci. Kalau tak tahu kat mana kunci okey, itu manual, baru saya nak tanya, mana kita nak tahu macam mana kunci manual tu? kalau Maklumlah, kereta yang ramai tak tahu canggih, juga ni. yang pakai stop start button biasanya dia di belakang. Mari saya pegangkan yang so, kertas ni. okey. Encik Rashid tunjukkan. So kita boleh nampak kunci ni, tak nampak ya. Okey, kalau jadi kita boleh bila tutup dapatkan, tak boleh nampak. zoom Kalau sikit, ya. jadi ada di belakang ni kuncinya manual. Begini. Dan kita boleh buka di bahagian ni. Oh, di bahagian ni. Di bahagian ni ada buka dia boleh buka dekat bawah ni. Ya. Untuk Wah, kita buka, Sofia. yes. Hari ni kita dapat belajar macam-macam ni yang Kan? Daniel tak pernah tahu. Supaya dan ini orang tak nampak dan ada kunci manual ni. Baik, jadi kunci manual ni fungsi dia saya tak pernah sangka boleh buka sampai macam tu sekali, Boleh. Encik Rashid. Ya. Ini kereta-kereta yang canggih yang biasanya ada stop start function, biasanya dia tersorok sedikit. Sebab kereta ni boleh dibuka guna button kan. Jadi itu contoh dia kunci dia. Untuk tutup dan buka kita guna manual. Jadi ini kalau pakai electrical jadi kalau manual kita guna kunci ni supaya sistem elektrik dia tidak berfungsi. Kalau air dah masuk dalam kawasan-kawasan yang tak patut masuk air, dia jadi boleh short circuit. Jadi pertama kita nak elakkan perkara itu berlaku. Dan yang kedua, selepas kita dah buka tu, kita kena buka bateri dia. Buka apa tu? Bateri, ya? Bateri. Okey, mungkin kita ke sana sekali, Encik Daniel. Kita boleh. Kita tinjau keadaannya sekali. Ayo. Sofia. So kita faham kita ada kunci manual untuk mengelakkan arus elektrik dan juga pada masa yang sama kita kena mengeluarkan bateri ya. Okey, tunjukkan Encik Rashid. Okey, dalam kompartmen enjin. Okey. So biasanya bateri ni biasanya semua orang tahulah kedudukan dia. Okey, jap. Okey. Alright, lepas. Okey. So bateri dia ada di sini. Okey, dan kita bateri. buka dulu terminal negatif, iaitu terminal yang hitam ni. Terminal hitam biasanya iaitu short terminal circuit ni berlaku bila ada short pada grounding. Jadi yang terminal yang hitam ni kita buka dulu. Biasa sepanas saya 10 ya kita guna. Jadi itu untuk mengurangkan kerosakan. Maknanya kereta ni tak boleh dibawa. Jangan crank the engine. Jangan start engine. Tu penting tu. Ya. Baik. Kalau kereta dah tenggelam, biasanya akan ada banyak contaminants yang masuk dalam fluid system. Kita nak kena pastikan minyak transmisi ataupun minyak lubricants itu diganti. Untuk mengelakkan kerosakan yang lebih besar. Baik. Jadi minimanya kalau kereta tu dah tenggelam, paling kurang kita perlu tukar dia punya engine transmission, engine oil dan transmission oil dan filter-filter berkenaan. Tapi kalau kita crank the engine, mungkin pencemaran ni boleh masuk ke tempat-tempat lain dan boleh merosakkan bahagian-bahagian lain enjin. Encik Rashid, saya pun nak tahu juga ya, apabila kita katakan terjumpa kereta kita dalam keadaan berada di dalam dalam air. Jadi kita tidak boleh mulakan enjin dan pada masa yang sama kita jangan sentuh apa-apa lagi dalam sentuh apa-apa. Jangan sentuh apa-apa. Kena biarkan enjin kereta tu dah di luar air lah. Ya, Air dah surut baru nak pergi ke kereta.
boleh ke mana. Baik, Cik Rashid, kita juga nak tanyakan juga soalan pada Encik Daniel juga. Baik, Cik Daniel mungkin boleh ke sini sikit. Kita nak tanyakan pada Encik Daniel. Mungkin kita ke depan kereta ni lah, senang sikit. Boleh dapat gambar yang lebih jelas. Okey, Cik Daniel, difahamkan juga ada servis ataupun promosi package yang ditawarkan kepada kenderaan yang rosak dan terjejas akibat banjir. Mungkin boleh kongsikan? Ya. Selamat pagi. Proton kini memberi prihatin banjir, di mana pihak Proton memberi servis percuma secara label lah, dan untuk alat-alat ganti genuine Tulin kita bagi 30% dan juga free inspection untuk pelanggan yang terlibat lah dengan banjir. Wow. Kami mempunyai berita yang baik ya. Yes, package yang saya kira menawan, package yang terbaik. Dan ini adalah sumbangan Proton kepada untuk mengurangkan beban pada mangsa banjir. Dan di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang, Proton mempunyai 30 pusat wakil servis dan cawangan, dan di seluruh negara Proton mempunyai 272 cawangan dan wakil pusat servis. Wow, baik. Kita juga faham ada diskaun 30% untuk parts ataupun alat-alat yang baru ya, tapi alat ganti. Apakah situasinya katakan untuk kereta yang sudah terbenam di dalam air banjir, adakah ia juga boleh diselesaikan? Bagaimana, Cik Daniel? Okey. Yang Cik Rashid, kalau air naik setakat setengah tayar, cuma setengah tayar, kita masih boleh bawa kenderaan tu. Okey, betul. Maknanya kita boleh bawa. Tapi kalau exhaust sistem dia dah ditenggelami air, maknanya kalau tayar tu dah penuh, kita tak boleh nak drive lagi kereta tu. Itu adalah indikasi untuk kita tidak berhentikan kenderaan dengan serta-merta dan tidak meredah banjir atau apa juga. Kerana air akan masuk melalui exhaust system. Jadi exhaust system ni satu sistem untuk kesempurnaan enjin. Enjin tu bila dia running, exhaust tu kena keluar. Jadi kalau dia tak keluar, dia tersumbat, dan dia akan ada negative pressure dan air boleh masuk ke dalam enjin dan merosakkan enjin. Itu dia. Jangan bawa kereta dalam banjir kalau tayar tu dah tenggelam. Jangan fikir hero-hero ya. Hero-hero tolak tepi dulu. Hero boleh memudaratkan kenderaan. Ini bukan amphibious vehicle. Tidak kira kereta jenis apa, powerful ataupun tidak, pasti kita kena tahu fakta-fakta ini ya. Kalau air sudah naik tinggi, safety first. Keselamatan dulu. Sebagai pengguna kereta ke owner, kita terpaksalah tinggalkan kereta. Ambil keluar battery terminal, kasih tinggalkan kereta secure, jaga sendiri dulu, keselamatan dulu. Menyebut tentang keluarkan bateri, Encik Daniel ada menyebutkan di awal perbincangan kita, perkara pertama yang perlu anda ingat untuk mengelakkan sebarang masalah adalah keluarkan sebarang barang aliran elektrik. Betul? Kongsikan sikit, Encik Daniel. Kalau elektrik masih mengalir di dalam kereta ni, bila kena air dia short circuit, ataupun dia boleh cetus short circuit, dan kalau short circuit banyak barangan elektronik dalam kereta ni ataupun dalam semua kereta boleh rosak sebab short circuit tu. Oleh itu kita perlu keluarkan yang penting sekali, keluarkan bateri terminal negatif dulu ataupun yang hitam tu. Keluarkan, tinggal kereta, lock it, tinggal kereta, dan selamatkan diri sendiri dulu. Yang penting tu, safety first. Saya rasa pada masa-masa tersebut mungkin sedikit susah bagi orang-orang biasa yang kurang biasa dengan tema-tema ini. Pada masa tersebut, adakah Proton mempunyai apa-apa website untuk kita belajar lebih lanjut tentang apa yang perlu dibuat pada masa begini? Ya, dalam Facebook Proton kita ada bagi maklumat ataupun tips banjir. Pertama, sebelum berlaku banjir, kedua semasa banjir, dan ketiga selepas banjir. Itu 3 situasi. Kalau kita nak pergi holiday lama, bercuti, biasanya kita tak tahu kan apa akan jadi semasa ketiraan kita di rumah dan sebagainya. Jadi it is a good habit, adalah satu sifat yang baik, habit yang bagus kalau kita buka bateri kereta, kalau kita nak tinggalkan kereta untuk masa jangka masa yang lama.
Terima kasih atas tips-tips yang cukup berguna cukup penting pada masa sekarang ni. Sekali lagi terima kasih Encik Rashid bersama kita. Terima kasih. Dan juga Encik Daniel. Encik Daniel mungkin boleh bagi kata-kata ataupun panduan terakhir pada semua yang mempunyai kenderaan, khususnya bagi kenderaan mereka yang sudah pun terjejas akibat banjir ni. Ya, yang penting sekali safety first, jaga sendiri, keselamatan sendiri dan keluarga sendiri. Dan kalau minta nak minta tolong, ingatlah telefon Proton punya WeCare punya nombor 1-800-888-398. Okey, jadi 1-800 888 398. Baik, jadi terima kasih juga pada Encik Daniel Tan dan juga sekali lagi Encik Rashid di atas maklumat yang dikongsikan bersama Tasnim dan juga Saudara Sofia. Kita nampaknya dah arif dah. Kalau sebelum ni kita kurang arif dan saya sebenarnya banyak tak tahu pasal kereta, tahu bawa je kan. Sekarang kita dah tahu pengurusan penyelenggaraan kenderaan. Lepas ni kita boleh cuba bersama-sama ya. Okey, kita redah. Belajar sikit. Baik, sekarang ni kita akan bersama dengan rakan tugas kita Haji Izam Haji Sidek di Gua Musang bagi perkembangan terkini banjir di sana. Teruskan Haji Izam.